السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan. Kembali seperti biasa. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung. Tak silap saya, kita sebelum PKP dulu, kita tajuk terakhir dalam bab riba qardi, riba hutang. InsyaAllah malam ni kita akan buat kesimpulan, tuan-tuan, kesimpulan tajuk ribal qardi ataupun riba hutang. Sebelum PKP dulu kita janji dengan tuan-tuan, kuliah terakhir kita akan buat kesimpulan dalam bab riba hutang. InsyaAllah malam ni kita akan sebut, tuan-tuan, solusi ataupun cara untuk kita mengelakkan daripada riba hutang. Jadi kita tak sebut makna riba hutang dan ciri-ciri untuk menghukumkan riba hutang. Kita nak terus kepada solusi dia ataupun cara untuk kita mengelakkan daripada berlakunya transaksi riba. Cuma untuk recall balik, oleh kerana kita lama sangat tinggal, tuan-tuan, kita akan sebut secara ringkas. Riba hutang ni ada beberapa ciri, supaya kita tahu solusi ni ataupun cara akad alternatif yang kita mesti pilih untuk pastikan bahawa akad yang kita pilih ini tidak terlibat dengan transaksi riba hutang. Jadi kuliah yang terakhir dulu, tuan-tuan, ada beberapa kuliah kita bincang ataupun kita fokus hanya tajuk riba hutang saja. Riba yang popular, riba yang familiar dalam masyarakat kita ialah riba hutang. Yang kita bincang 3 riba dalam jual beli itu agak kurang berlaku, walaupun tak panggil apa, tak mustahil berlaku riba yang berlaku dan jual beli. Tapi yang kita fokus iaitu riba qardi ataupun riba hutang. Kan inilah yang banyak kita implement di kalangan masyarakat kita. Apa dia riba hutang, tuan-tuan? Riba hutang ini dia berlaku dalam satu akad saja. Dia tidak berlaku dalam semua jenis akad. Dia hanya berlaku dalam akad hutang. Tidak berlaku dalam akad pinjam meminjam dan tidak berlaku dalam akad-akad yang lain. Ini mesti kita clear. Adapun 3 riba yang kita bincang itu berlaku dalam akad jual beli. Ribal fadli berlaku dalam jual beli. Riban nasai berlaku dalam jual beli. Ribal yadi juga berlaku dalam jual beli. 3 jenis riba ini dia berlaku dalam jual beli. Dan satu riba yang berlaku dalam akad hutang, iaitu nama dia adalah ribal qardi. Kesimpulan riba dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, tuan-tuan, hanya ada 4 sahaja. Kalau tuan-tuan bertemu dalam penulisan, dalam bacaan tuan-tuan, dalam Google, dalam YouTube dan sebagainya, ada riba yang kelima dan keenam, bermakna dia bukan riba dalam mazhab kita. Itu kena clear. Identiti kita, mazhab kita, Al-Imam Syafi'i hanya ada 4 jenis riba. Tuan-tuan biasa baca dalam bacaan kita, YouTube kita, ada disebut sebagai riba jahiliyah. Itu bukan riba dalam mazhab Syafi'i. Itu kena clear, tuan, supaya dia tidak bercampur aduk kepahaman kita.
Mazhab Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal dia berbeza. Dan kita akan sebut sepitah lalu tuan-tuan malam ini sebagai penutup apa beza di antara Maliki dan Hanafi dengan mazhab kita. Dia ada beza sedikit. Baik. Kita akan fokus tuan-tuan riba hutan dalam mazhab kita. Nak hukumkan riba hutan saya sebut secara ciri saja, tak sebut secara makna. Yang saya sebut dulu kerana kita dah sebut acak kali. Nak menhukumkan riba hutan tuan-tuan dia mesti ada tiga ciri. Tiga ciri ini kita simpulkan berada dalam makna riba. Yang kita pernah sebut di dalam statement, di dalam nas, yang aqdun yashtaritu fihi ziyadah sehingga akhir itu. Panjang dia punya makna dia. Kesimpulan tuan-tuan saya nak sebut tiga ciri sebagai kayu ukur kepada tuan-tuan untuk menilai transaksi itu riba ataupun tidak. Ini penilaian dia. Bukan kita boleh hukum mudah-mudah. Oh riba. Apa dia? Ciri dia? Tak tahulah. Tapi itu yang setahu saya, transaksi itu dinamakan riba. Maka sebelum kita nak hukum tuan-tuan, mesti ada panduan yang jelas. Ini dia punya disiplin ilmu di dalam syariat kita. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini riba. Kenapa? Kerana lebih. Hanya satu ciri yang dia tahu. Apa transaksi riba ini? Kerana lebih bayaran interest dan sebagainya. Dia hanya tahu satu daripada tiga ciri. Sedangkan mazhab kita ada tiga, bukan satu. Adapun mazhab orang lain dia ada satu. Itu yang saya sebut di awal tadi tuan-tuan. Kita jangan keliru ciri kita dengan ciri mazhab lain. Kita kena jelas identiti pegangan kita. Kerana di dalam fiqh kita bermazhab Syafi'i. Bukan Maliki, bukan Hanafi, bukan Ahmad bin Hanbal. Walaupun tiga mazhab lagi dipanggil salah satu a'immah ataupun a'immatu salasah juga boleh diikuti. Tetapi mesti tahu panduan jelas sebelum kita ikut. Apa dia tiga ciri tuan-tuan? Ciri yang pertamanya ialah, kita ingat balik, ciri pertama mesti dia ada akad hutan. Berlaku di dalam akad hutan. Aqdun qardi, dia mesti berlaku akad ataupun kontrak. Kalau tidak ada akad dalam mazhab Syafi'i, tidak dinamakan riba walaupun haram. Ini dia haram riba, haram kerana zalim, lain tuan-tuan, section berbeza di dalam fiqh. Dalam mazhab Syafi'i, transaksi tersebut haram termasuk di dalam pasal apa, dalam kes apa, dalam kes riba qardi. Ada yang haram tetapi bukan termasuk dalam fasa di dalam section riba al-qardi, tetapi di dalam section zalim. Tak haram. Haram sama-sama haram tetapi fasalnya berbeza. Sectionnya berbeza. Kalau tuan-tuan perhati istilah yang digunakan dalam perlembagaan negara kita tuan-tuan. Siapa pernah belajar perlembagaan, dia akan bertemu dengan beberapa istilah. Fasal 1, perenggan 1, perenggan 2 dan 3. Istilah tersebut tuan-tuan diambil daripada perkataan, diambil daripada bahasa apa? Bahasa syara', bahasa fiqh. Faslun itu bahasa fiqh. Fasal 1, fasal 2, kurungan 1, kurungan 2. Itu diambil daripada apa? Diambil daripada bahasa fiqh, bahasa syariat kita. Sebab itu fiqh ini kata ulama, dia merupakan ilmu syariat. Apa dia syariat? Ilmu law ataupun perundangan. Sebab itu tuan-tuan akan bertemu. Kenapa haram tak termasuk, tidak boleh cas bawah section riba? Kerana ciri tak sama. Section itu ditukar saja bahasa dia, tetapi asal daripada fasal dan asal daripada satu lagi dia panggil bab. Bab itu diambil daripada perkataan apa? Perkataan syariat kita. Babul awal, babul thani, babul thalith. Babul awal taharah, faslul awal apa dia? Tayammum. Tengok dia punya bahasa asal. Yang perlembagaan cedok ambil bahasa fiqh. Kenapa? Kerana sama-sama perundangan. Babul awal. Bab awal ni tuan-tuan kalau dalam fiqh ini panggil perlembagaan hidup kita. Babul awal taharah, faslul awal al-ma'u. Babul awal taharah, faslul thani al-wudu. Babul awal taharah, fasal yang ketiga tayammum. Fasal ketiga barulah dia ada kurungan. Kurungan itu apa? Subtopik.
Fasal yang ketiga membincangkan tentang undang-undang tayamum, kurungan pertama ataupun subtopik pertama apa? Subtopik pertama syarat sah tayamum. Subtopik kedua rukun tayamum. Tu dia panggil, bahasa kita panggil kurungan 1/2. Itu bahasa-bahasa undang-undang. Baik, saya sempatlah dulu belajar undang-undang. Masa duduk belajar dulu, oleh kerana saya ambil bidang politik antarabangsa, jadi dia memang wajib kena belajar undang-undang negara itu. Belajarlah perlembagaan walaupun tak pernah faham sangat. Tapi istilah tu ingatlah. Dia kena faham betul, kena lawyer. Orang ambil bagi undang-undang, memang dia bidang dia lah. Dalam kepala dia. Tapi kita ni bukan ambil lawyer, just kita ambil political science saja, maka just orang panggil paper yang wajib kena ambil. Bukan nak jadi specialist. Specialist tu dia lawyer lah. Baik. Tapi kita tuan-tuan ni dipanggil pengamal undang-undang syariat. Orang agama ni tuan-tuan, sebenarnya kita adalah pengamal undang-undang. Sebab tu kita belajar fiqah, tuan-tuan dah ada dalam minda tuan-tuan ilmu fiqah, ilmu syariat. Maka tuan-tuan beramal dengan ilmu syariat. Tuan-tuan merupakan pengamal kepada undang-undang syariat. Tu kita. Sebenarnya tuan-tuan adalah hebat kerana pengamal undang-undang syariat. Undang-undang yang sangat tinggi, nilai dan bonus pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri pertama tuan-tuan, kena ada akad. Ini yang membezakan dengan mazhab lain. Tidak ada akad maka tidak berlaku riba, qardi. Akad apa dia? Kena ada akad hutan. Yang kedua apa? Ciri kedua. Ciri yang kedua, dia kena syarat mengambil manfaat atau benefit. Itu syarat kedua. Dalam akad hutan itu disyaratkan mesti ada benefit, mesti ada manfaat. Apapun manfaat tak kisah. Kita tak nak hurai kerana kita pernah hurai. Contoh manfaat yang paling tuan-tuan nampak ialah interest. Contoh manfaat, bayar lebih. Itu dipanggil manfaat. Banyak manfaat, tapi satu contoh daripada manfaat, daripada benefit yang dinyatakan dalam akad itu ialah bayar lebih. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Ciri yang terakhir yang ketiga ialah manfaat lebih itu dia syarat di dalam akad, dan siapa yang dapat manfaat itu? Yang dapat manfaat itu ialah lil muqridi, iaitu orang yang memberi hutang. Pertamanya akad hutan, yang kedua disyaratkan dalam akad itu bayar lebih. Mudah bahasa direct tu, bayar lebih. Dan yang ketiga, bayar lebih itu kepada siapa? Lil muqridi, kepada orang yang memberi hutang. Maka tiga syarat ini lengkap tuan-tuan untuk menghukumkan transaksi tersebut riba. Kalau contoh ada dua syarat, kedua bayar lebih, ya. Yang ketiga bayar lebih itu, kata orang yang memberi hutang, jangan beri kepada saya, beri kepada masjid, beri kepada surau. Bayar lebih, tapi lebih ini bukan manfaat untuk saya, tapi manfaat untuk anak yatim, maka tidak berlaku riba. Kalau dia reda, maka sah akad tersebut. Tidak dinamakan riba di dalam mazhab kita. Kalau dia tak reda, maka dia tak payah berhutang. Ini mesti lengkap tiga syarat. Contoh macam mana tuan-tuan? Contoh dia, kita dah pernah beri 2-3 contoh dulu. Kita ulang sekali lagi. Kita nak berhutang dengan kawan kita. Kata Haji, saya nak berhutang 1,000. Lepas tu Haji cakap, Ustaz nak bayar bila? Saya kata minggu depan. Itu konsep biasa hutang, mesti ada tempoh bayar. Mesti ada tempoh bayar. Itu penetapan. Itu dia punya rule of condition di dalam qardi. Qardi ni tuan-tuan, akad hutang tidak sah sekira tidak menyatakan tempoh bayar. Itu mesti kita pegang syarat asah dia itu. Macam orang kita kan biasa berhutang. Ji, bila nak bayar bila ni? Ikut ustaz lah. Bila ustaz ada, tu bahaya. Kalau ikut saya setahun tak bayar. Dia kata ustaz ada minggu depan, bayar minggu depan. Tu okey lah, mana dia tetap minggu depan. Kalau dia kata ikut ustaz ada bila, tak boleh. Kena tetap. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kena ada penetapan. Kerana itu syarat asah yang dinyatakan oleh syarak hutan, mesti ada tempoh bayar. Baik, settle tuan-tuan. Tempoh bayar. Lalu kita pun masa nak terima, ini akad. Saya nak jelas kepada tuan-tuan, akad tu apa dia? Kita pernah jelas makna akad, makna kontrak ini tuan-tuan. Dia ada makna dia. Apa dia? Makna dia ialah dan qabul. Tu makna akad. Dia mesti ada lafaz.
perkataan yang mengandungi ijab dan qabul. Tu makna aqdun. Aqdun ni apa? Aqdun ni simpulan, ikatan. Mana nak ikat? Apa dia? Mesti ada lafaz ijab dan lafaz qabul. Ikatan lafaz ijab daripada pemberi hutan dan qabul daripada penerima hutan, maka dinamakan ikatan tersebut ikatan hutan piutan. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia mesti ada ijab dan qabul. Kita settle mazhab kita dulu, kemudian kita akan sebut ringkas juga mazhab orang lain, supaya tuan-tuan boleh compare apa beza kita dengan mazhab orang lain, dan yang kita duk pegang itu mazhab mana yang kita kata confirm jadi riba, haram riba. Sebenarnya mazhab kita haram termasuk dalam fasal zalim, mengambil duit orang lain tanpa hak yang dibenarkan oleh syarak, tetapi tidak termasuk riba. Ini beza di mana? Beza di ciri dia. Settle pertama tuan-tuan, akad ini mesti ada dua, lafaz ijab daripada pemberi hutan. Mana contoh tuan-tuan? Ketika mana Tuan Haji sampai rumah saya kata, ni lah Tuan Haji, hutan 1000, ini duit saya hutankan kepada Tuan Haji RM1000 dan bayar RM1000. Bila? Bulan depan. Kita ceritalah bulan depan, kena nyata bulan depan. Tak nyata di dalam akad boleh masa, tapi kena maklum. Kena maklum. Yang paling simple akad yang paling pendek tuan-tuan, saya hutankan duit ini kepada Tuan Haji dan bayar sama nilai. Tak sebut bayar bila, tak apa, kerana kita dah maklum kena bayar bulan depan. Itu dipanggil ijab yang paling pendek. Kemudian Tuan Haji kata, saya terima. Itu saja paling pendek. Qabul, menerima dengan lafaz saya terima hutan. Apabila diterima duit saya RM1000 tuan-tuan, lafaz terima daripada dia bermakna auto, berlaku perpindahan milik. Daripada duit saya RM1000 sudah menjadi milik Tuan Haji, milik yang sah. Tak boleh lagi saya tuntut, kerana bukan lagi milik saya, kerana milik sah dia. Saya tuntut bila? Tuntut itu hutan, bukan lagi duit yang saya bagi. Bila hutan boleh tuntut? Apabila sampai tempoh. Selagi tak sampai tempoh, tak wajib kita tuntut. Dan tak wajib dia bayar, hanya sunat dia bayar awal. Dia janji bulan depan tuan-tuan, 1 hari bulan depan, maka selagi tak cukup 1 hari bulan, status hukumnya tak wajib dia bayar hutan, sunat saja dia bayar awal. Bila wajib bayar? Masuk 1 hari bulan, wajib bayar hutan. Ditekan, dipaksa oleh syarak untuk dia bayar hutan. Kenapa? Kerana tempoh dia panggil hutan yang wajib bayar. Bila? 1 hari bulan. Adapun mula daripada lepas akad sampai sebelum 1, itu dia panggil bukan masa yang wajib bayar, tetapi masa yang sunat bayar. Dapat pahala sunat kalau dia bayar awal. Macam tuan-tuan, tempoh tuan-tuan bayar kereta. Tempoh limit dia ada tempoh dia. Sebelum 18 hari bulan. 18 hari bulan tuan-tuan, itu wajib bayar. Sebelum 18 tuan-tuan bayar awal, itu sunat bayar awal, dapat 2 pahala package, 1 pahala wajib bayar, yang satu lagi pahala sunat bayar awal. Sunat itu bukan hutan itu bukan hukum sunat bayar. Hutan itu wajib dibayar, tetapi sunat bayar awal makna Allah berikan pahala bonus kepada kita. Kerana apa? Kerana awal kita bayar. Gesaan supaya bayar awal, saranan, galakkan daripada syariat, daripada syarak, supaya kita bayar awal, ada bonus, ada pahala sunat nama dia. Apabila kita bayar, pahala wajib tetap dapat dan pahala sunat dah dapat. Baik, itu contoh tuan-tuan, contoh akad. Baik, bagaimana pula berlakunya riba di dalam akad tersebut? Berlaku ribanya tuan-tuan apabila ditambah 2 lagi syarat. Macam mana contoh? Kata saya, ini Tuan Haji, duit 1,000 saya hutankan kepada Tuan Haji, 1,000, dan Tuan Haji bayar RM1,200. Dia tak nyatakan kepada siapa, tetap direct, dia panggil auto kepada dia. Tak perlu dia nyatakan duit ini bayar kepada saya. Kalau dia tak nyata tuan-tuan, dia tak nyata duit ini bayar kepada siapa, maka tetap auto kepada dia, tetap jadi riba. Tak perlu dia panjangkan.
bayar 120 kepada saya. Walaupun dia tak kata bayar kepada dia, tetap jadi riba. Melainkan dia kata 120 bayar kepada anak yatim. Itu tidak menjadi riba kalau kita setuju. Kerana apa? Kerana bayaran dia cah kepada kita itu, dia memaksa kita untuk kita heboh ataupun sedekah kepada anak yatim. Itu cara untuk dia pastikan bahawa kita paksa kita untuk bersedekah ataupun untuk heboh ataupun hadiah kepada anak yatim. Kalau kita reda, kita nak sedekah pada anak yatim, kita nak hadiah pada anak yatim, boleh. Maka kalau kita tak reda, maka tidak berlaku tidak berlaku hutang. Baik, settle tuan. Itulah dia rupa akad. Selepas sahaja kita sebut akad tu tuan-tuan, dia panggil haram semata-mata walaupun kita belum guna. Saya ulang sekali lagi, apabila kita nyatakan saya hutangkan kepada Tuan Haji RM1,000 dan Tuan Haji bayar RM1,200. Ada lafaz. Lebihan syarat kedua ada, lebihan. Syarat ketiga tak perlu dia nyata, auto kepada dia. Maka 3 syarat tuan-tuan, selepas Tuan Haji kabul, ya, dia kena kabul, baru ada ikatan. Kalau dia senyap, tak jadi riba. Haram tetap haram. Tapi nak cerita clearkan section riba dulu. Apabila Tuan Haji kabul saja, dia kata ya, paling pendek, maka terjadi ikatan ribal qardi. Haram semata-mata akad, dia panggil akad itu fasidah, haram. Status akad, status kontrak tersebut tuan-tuan dipanggil aqdun fasidatun haram. Akad pinjam itu, akad hutang tersebut tidak sah. Kenapa? Kerana akad tersebut fasidah. Fasidah ini dipanggil rosak. Kenapa rosak? Kerana termasuk di dalam akad riba. Itu dia panggil aqdun fasidatun haramun. Kenapa fasidah? Kerana dia termasuk dan akad riba. Apabila termasuk dan akad riba, maka dia fasidah, dia tidak sah akad tersebut. Semata-mata akad dah haram, apatah lagi dia guna. Guna itu haram, dia panggil makan riba. Dia panggil haram akad riba, haram makan riba. Dua bentuk haram. Kita tak kisah pihak tu. Yang Nabi sebut pihak-pihak yang terlibat dengan riba semuanya haram. Katibun, syahidun, katibun kerani, yakni orang yang menulis ada kaitan dengan riba, penulis juga termasuk haram. Syahidun, orang yang menjadi saksi kepada akad tersebut juga haram. Apa saja kaitan dengan riba, kesemuanya haram. Baik, settle tuan-tuan. Kita dah jelas. Yang kedua saya nak sebut tuan-tuan, yang ketiga saya nak sebut solusi. Yang kedua sebelum solusi, yang kedua apa yang saya nak sebut ialah bentuk yang tidak dinamakan riba dalam mazhab kita, tetapi riba dalam mazhab orang lain. Ini penting tuan-tuan. Inilah pasaran ekonomi semasa. Dalam ekonomi tuan-tuan, dalam ekonomi kontemporari, dalam pasaran ekonomi semasa di peringkat dunia, bukan saja negara kita. Negara kita ni sebahagian, salah sebuah negara dalam negara-negara dunia yang majoriti beramal dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Jadi supaya dia tidak ada clash dengan mazhab kita. Kalaulah tuan-tuan mazhab orang lain, baik, kalau mazhab kita, saya ulang sekali lagi, kalau mazhab kita tuan-tuan, kalau 2 ciri tak cukup 3 ciri, tak dinamakan riba. Haram ke tidak? Ya, haram. Dia mengambil lebih haram, tetapi tidak nama riba. Nama apa? Nama dia mengambil hak. Dia haram dengan sebab dia melakukan zalim. Apa makna zalim? Mengambil duit orang lain tanpa hak. Allah tak benarkan cara dia charge, mengambil untung, mengambil duit orang lain melalui transaksi hutang. Allah tak benarkan sama sekali. Tapi dia ambil juga, haram. Haram ini, kalaulah tak cukup 3, hanyalah ada 2 saja contoh. Ada 2 apa dia? Syarat lebih. Dan yang kedua, syarat itu bayar kepada dia. Apa syarat yang tidak ada? Pertama yang tidak adanya tuan-tuan ialah akad tidak ada. Kita pergi di bank, kita tidak ada lafaz ijab kabul dengan official, dengan pegawai bank. Tidak ada. Yang ada ialah sign agreement.
Maka sign agreement itu di dalam mazhab kita dia tidak menepati akad. Sign agreement, tuan-tuan maklum, ya, ada interest yang dicah berapa peratus, ya. Tuan-tuan buat pinjaman peribadi, ada cas. Maka tuan-tuan tahu ke tidak? Ya, tahu. Tetapi tidak ada lafaz ijab dengan pegawai bank. Hanya ada dua saja, interest ada, yang kedua interest itu kembali kepada pihak bank. Ya, dua ciri, tapi tak ada satu lagi. Apa satu lagi? Akad tidak ada. Maka tidak dinamakan riba, tetapi haram tetap haram. Haram termasuk apa? Termasuk mereka mengambil duit kita dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, iaitu melalui pinjam ataupun akad, ataupun dia panggil apa? Tidak ada akad, ataupun dipanggil hutang cas tersembunyi. Itu tidak dibenarkan. Haram bukan riba, haram dengan sebab zalim, mengambil duit orang lain tanpa dibenarkan. Itu tak cukup 3 syarat, haram tetap haram tetap haram. Baik, settle mazhab kita. Mazhab kita kena 3, tak cukup 3, haram, zalim. Baik, kalau mazhab orang lain, mazhab orang lain tuan-tuan, dia kaedah dia paling simple, al-ma'lum kal masyrut. Ini mazhab Maliki dan hampir sama dengan Hanafi. Apa dia? Al-ma'lum, kita dah maklum walaupun tidak ada lafaz dan ijab qabul, tidak ada lafaz ijab qabul, tetapi maklum kalau berhutang dengan si fulan dia akan kenakan bayaran lebih. Ketika kita pergi tidak ada ijab qabul, dia hulur duit, kita ambil senyap. Ketika dia hulur duit kepada kita tuan-tuan, dia tidak menyatakan saya hutangkan kepada kamu RM1,000 dan kamu mesti bayar RM1,200. Tidak ada lafaz tersebut. Hanya apa? Hanya senyap. Hulur, kita ambil. Karena kita dah maklum, saya nak hutang. Maka dalam mazhab Maliki tuan-tuan, kal masyrut, seperti syarat hutang. Walaupun tidak ada ijab dan qabul, dah maklum bayar lebih. Termasuk di dalam ribal qardi mazhab Maliki, walaupun hanya ada 2 ciri. Maklum, ciri itu apa dia? Bayar lebih. Itu ciri kedua. Dan bayar lebih yang ketiga, syarat ketiga, kembali kepada pihak memberi hutang. Walaupun tidak ada akad, mazhab Maliki mengatakan bahawa termasuk ribal qardi. Itulah yang kita beramal di pasaran kita sekarang ini, pasaran ekonomi semasa. Kita berpegang kepada mazhab Maliki dengan formula dia, al-ma'lun kal masyrut. Settle tuan-tuan. Ini disiplin ilmu riba yang paling simple, supaya kita bercakap tidak lari daripada kerangka akademik, supaya kita tidak akan jadi hentan dan bedal. Banyakkan kita hentan dan bedal sahaja tanpa mengetahui hujah-hujah dia, kenapa jadi riba mazhab Maliki, kenapa jadi riba mazhab kita Syafi'i ini tuan-tuan. Dan paling mudah tuan-tuan, kata para ulama kita, kalau kita tak tahu, yang paling pakar kita kena jadi orang yang senyap. Jangan kita buat-buat jadi pakar. Baik kita lebih mulia kita di sisi Allah, walaupun orang nampak kita ni jahil. Nampak kita jahil, kita tak tahu, senyap tak tahu. Ini riba ke tidak? Tak tahu. Biarlah jawab tak tahu, daripada kita buat-buat tahu sebenarnya tak tahu. Itu bahaya. Kerana kita berdepan dengan hukum. Kalau salah, kena ada cah di sisi Allah Ta'ala. Kalau betul, dapat pahala. Apa yang kita ukak tu, apa yang kita sebut tu. Settle tuan-tuan. Maka kita nak solusi ni. Ini yang paling penting last sekali tuan-tuan. Kita dah ada masa lebih kurang 16 minit. Baik, kita solusi ni, jalan untuk kita nak elak daripada riba. Ini tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan pilih bank Islam, tuan-tuan, Islamic bank, kita kena tahu juga implement. Jangan kita hanya semata-mata pilih, tetapi implement kita tak tahu. Tak ada makna juga. Kenapa? Kerana paling penting dalam syarak tuan-tuan, paling penting di dalam syariat muamalat, apa dia paling penting? Kita kena tahu akad apa yang kita implement. Itu asas dia. Pilihan ini hanyalah sebagai panduan asas. Bank ini Islami, bank ini konvensional. Asas supaya apa? Supaya kita tahu bahawa bank ini menawarkan akad-akad alternatif nak mengelakkan daripada riba. Kita tahu. Tetapi kita mesti tahu bank ini menawarkan akad apa kepada kita. Kenapa? Kerana kita nak implement, kita nak pilih. Bank memilihkan akad jual beli secara hutang. Bank memilih
secara akad ijarah. Thummal bai' altab nama dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa beli kereta tuan-tuan tak beli cash, tapi tuan-tuan beli secara hutang. Maka kalau tuan-tuan perasan ketika mana official ataupun pihak third party ni dia panggil salesman, dia akan bagi kepada tuan-tuan agreement. Di dalam agreement itu, kalau Islamiknya tuan-tuan, dia ada di atas sekali, dia ada istilah ataupun short form dia altab. Kata tuan perasan, tapi biasa kita tak perasan, duk excited dapat kereta, tak perasan pun, main sign je. Sesemai kata, sini tuan, sign. Sini tuan, sign. Ada 21 muka surat, contoh ya. Sign setiap, tak baca pun. Rule of condition kadang-kadang tak baca. Nak cepat kita. Tak baca, tengok sepitas lalu je, semua setuju. Itu kebanyakan kita. Dan kadang-kadang altab di atas pun tuan-tuan, di altab itu konsep, implementasi apa yang kita pakai. Ini dia punya constraint kita. Kalau kita bincang tuan-tuan, kat saya ada salah seorang kawan saya tu, dia panel syariah ben negara. Katanya, dia kata antara cabaran kita, kekangan kita modulkan cantik. Kita di peringkat panel syariah, modulkan cantik akad dia, beberapa langkah semua. Tapi apabila turun ke bawah, ending di bawah ini tuan-tuan, di bawah ini, official ini, dia tak implement. Dia main sign saja. Dia tak cerita secara jelas kepada PCF, kepada customer ini. Tak cerita saja. Itulah dia cabaran untuk implement akad syarak. Baik. Apa dia solusi tuan-tuan? Jadi kita dah tahu, kita nak beramal dengan mazhab kita. Mazhab kita tuan-tuan, kita nak elakkan daripada riba. Sebab kalau tak berlaku riba, tetap haram juga. Mazhab kita tuan-tuan, kalau tak berlaku riba, tetap haram. Siapa haram? Orang yang charge. Kita makruh bayar. Tapi tidak ada pahala. Itu makna makruh bayar. Tidak ada pahala. Tuan-tuan bayar lebih, tidak ada pahala. Mazhab kita. Kenapa? Kerana makruh kita. Orang yang cah bayar lebih tanpa ada akad, itu dia panggil haram, dia cah bayar lebih tanpa ada akad. Jelas disebut, kita pernah sebut kat tuan-tuan dalam kitab Syarqawi Tahrir, Syarqawi ala Tahrir, Syekh Zakaria Al-Ansari sebut jelas. La yahrumu indana, panjang. Kita dah sebut hari tu dia punya statement dia panjang akad ini, makna riba ni. Di belakang tu tuan-tuan perasan Syekh Zakaria Al-Ansari sebut la yahrumu indana illa iza syurita, dan tidak haram di sisi kami. Makna tidak haram ini, tidak haram jadi riba. Maksud haram ni tak haram, tak termasuk riba. Illa iza syurita fi aqdi, melainkan ada syarat bayar lebih bukan dalam akad, maka tidak haram. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, tidak haram kerana bukan termasuk akad riba, tapi haram termasuk section. Ada dua yang diamalkan oleh bank-bank Islam kita. Apa dia akad dua ini? Pertama tuan-tuan, dia bank Islam dan bank-bank lain yang mengamalkan produk Islamic produk ini, mereka beramal dengan dua akad alternatif. Dua ini pilih. Dua ni popular tuan-tuan. Dia ada tiga, tetapi dua ini yang sangat-sangat popular. Kedua-dua ini popular diamalkan. Apa akad pertama tuan-tuan, nak mengelak daripada riba? Akad pertamanya ialah dinamakan akad jual beli hutang. Dia tidak memberi hutang kepada kita. Bank Islam tidak menawarkan hutang kepada tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan nak perasan, dia panggil skim pembiayaan peribadi, skim pembiayaan kenderaan, skim pembiayaan perumahan. Dia tidak menawarkan hutangan kepada kita, tidak. Dia tak memberi hutang. Kerana hutang dari sudut Islamiknya tidak boleh charge benefit, tidak boleh ambil keuntungan daripada akad hutang. Sebab itu dia tukar akad apa dia tuan-tuan? Dia tukar akad jual beli secara hutang. Konsep dia simple, saya sebut tuan-tuan kerana kita pernah sebut. Konsep dia begini. Kita terus kepada dia punya direct kepada poin dia. Kita tak sebut langkah-langkah. Langkah tu dia ada lebih kurang 3. Tetapi kita terus kepada akad. Apa dia? Tuan-tuan nak beli kereta, tuan-tuan nak beli rumah. Contoh dua ni lah.
skim perumahan, skim pembiayaan kenderaan. Tuan-tuan nak beli kereta, baik cara bank Islam buat dan bank-bank lain, dia akan beli kereta cash dengan pihak syarikat, dia akan bayar cash dengan pihak syarikat. Contohnya tuan-tuan, kereta yang tuan-tuan beli harga dia 100,000 cash, contoh saja, kemudian dia tawarkan kepada tuan-tuan, pihak bank beli dengan syarikat cash dan pihak bank ini jual kepada kita. Dia tak memberi hutang. Kita bukan cara konvensional tuan-tuan, kita berhutang dengan bank, kemudian kita bayar kepada syarikat kereta. Dan bank menetapkan kalau 9 tahun kena bayar balik kepada dia 150k. Kita hutang kemudian bayar kepada syarikat kenderaan. Bukan begitu. Cara Islamiknya, pihak bank ini dia akan berniaga. Berniaga mengambil keuntungan dengan cara yang dibenarkan. Apa dia? Akad yang dibenarkan untuk mengambil keuntungan, kita pernah sebut kat tuan-tuan, ialah salah satunya ialah akad jual beli. Dia panggil jual beli ni tuan-tuan, akad yang berorientasikan keuntungan. Dia panggil akad benefit. Akad untuk mengambil manfaat, untuk mengambil benefit ialah Allah sediakan. Boleh, bukan tak boleh. Yang tak bolehnya akad hutan. Akad hutan dia panggil akad tabarruk. Jangan sekali-kali ambil keuntungan sebagai akad hutan. Maka dia tukar, pihak bank tukar, ambil akad keuntungan, iaitu akad jual beli hutan. Kemudian dijual kepada kita kereta tuan-tuan, 9 tahun dia jual. Dia jual secara hutan, 9 tahun, harga hutan 130k. 30,000 dia ambil untung tuan-tuan. 30,000 bank ambil untung. Haram ataupun tidak? Tidak haram. Kenapa? Kerana akad yang dipilih oleh bank Islam, akad jual beli hutan. Kita reda ke tidak? Kita reda. Dia ambil 30k untung tuan-tuan dalam masa 9 tahun. Kita reda ke tidak? Ya, kita reda. Dah Zara? Okey. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung dan tajuk baru kerana kita dah azan. Tajuk baru tuan-tuan, kita terus kepada dah habis dah tajuk dia punya tajuk riba dah habis. Kita akan masuk tajuk baru. Sebelum khiyar dia ada tajuk baru. Apa dia tajuk baru? Jenis jual beli yang haram. Ni dia ada contoh dia panggil apa? Kesimpulan tajuk jual beli. Kan kita duk tajuk jual beli. Jadi kesimpulan tajuk jual beli, penutup dia, ni bukan penutup riba tuan, dah habis riba. Kita akan bincang akan datang bulan depan, iaitu jenis jual beli yang sah dan ada jual beli yang haram lagi tidak sah. Wallahu alam. InsyaAllah tuan-tuan tolong ingatkan saya, ada satu lagi solusi yang kedua bulan depan juga. InsyaAllah bulan depan, iaitu akad dia panggil altab, yang saya tak sempat sebut malam ni, altab. Wallahu alam. Oh, kita lupa doa. Doa terus kita doa terus. Selepas azan ni terus solatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.